Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana perjalanan waktu menghantarkan kita kepada 18 Ramadan pada hari ini, dan peluang untuk kita melakukan kebaikan itu terlalu banyak. Jadi kita gunakan peluang yang Allah Taala berikan kepada kita ini, khusus kepada bulan Ramadan ini, untuk kita memperbanyakkan amalan. Jadi dalam tajuk Ramadan bulan mujahadah ini, sepatutnya kita wajar untuk berfikir dari sudut sejauh mana kualiti yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak gagal di akhirat nanti. Saya selalu tanya kepada pelajar, kalau kita ditakdirkan oleh Allah tidak mati-mati, kena gelek stemro pun, hidup balik, masuk CCU, jahit balik, hidup semula, tak mati-mati macam cerita kartun tu, kita boring ke tidak kat dunia ni? Rata-rata menjawab memang dia akan rasa boring, tension kalau tak mati-mati di atas dunia ni, kerana macam-macam masalah yang dihadapi. Kalau di Jepun 200,000 setiap tahun mati bunuh diri. Bunuh diri ni bukan suatu kesalahan bagi negara Jepun. Bunuh orang salah, bunuh diri tak salah. Jadi nak membayangkan bagaimana persoalan yang seperti ini kita dapati, kalaulah di dunia ni kita tak mati-mati dan kita rasa tension dah, bagaimana kalau di akhirat nanti? Bagaimana dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah penting untuk kita melihat sejauh mana kita perlu polish, bersih diri kita, khususnya pada bulan Ramadan. Kereta pun biasa kita bersih biasa je, tapi dekat raya kita polish sebelum raya. Jadi sebelum raya juga kita sebenarnya kena polish, bersihkan jiwa kita ini daripada segala karat-karat, benda-benda yang sifat-sifat mazmumah, macam-macam benda yang ada dalam diri kita, dengki dan sebagainya. Begitu juga dalam hal yang seperti ini, kita kena berfikir bagaimana untuk dari segi memajukan kualiti kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Ramadan yang berlalu ini sebenarnya memerlukan suatu penghayatan. Apakah penghayatan kita bulan Ramadan yang dulu, kini, yang akan datang insya-Allah? Apakah kita sentiasa menambahkan, berfikir bagaimana untuk memperkukuhkan kepahaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah penting untuk kita melihat balik. Sebenarnya banyak benda yang boleh kita fikirkan. Contohnya, kalau kita melihat sembahyang tarawih, kita selalu buat 8 misalnya. Kenapa kita tak fikir untuk melakukan 20, campur witir 23? Sedangkan begitu besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dari segi justifikasi mungkin kita katakan bahawa Nabi buat 8, tapi satu rakaat Nabi buat itu lebih daripada 3 juzuk Nabi baca. Kita sebenarnya 23 yang kita buat ini pun tak sampai pun 2 juzuk. Jadi disitulah memerlukan suatu penghayatan, melihat balik sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang perlu kita lihat dari segi asasnya, misalnya dari sudut solat itu sendiri, sejauh mana kita boleh capai khusyuk, seperti mana dalam Al-Quran itu sendiri, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu pasti orang itu berjaya. Iaitu yang pertama sekali cirinya adalah orang-orang yang khusyuk. Ada orang yang capai khusyuk ini ketika umur dia 60 tahun. Itu pun setelah mujahadah yang cukup panjang, dan dia pun sebenarnya berlaku macam-macam insiden dalam diri dia. Sampai pernah satu masa dia tak faham, dia murtad, tapi dia cepat kembali kepada Allah SWT. Dia cuba memahami balik maksud tersebut tentang Islam tersebut. Alhamdulillah, dia mencapai umur 60. Dia menulis buku tentang bagaimana cara untuk khusyuk sembahyang. Antaranya ialah ketika kita biasa sebut tamak-ninah. Tamak-ninah yang kita sibuk adalah tamak-ninah fizikal, tapi kita tak fikir tamak-ninah dari segi hati. Itu sebagai contohlah. Jadi memerlukan kita sebenarnya mujahadah, berfikir sejauh mana kita telah merealisasikan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Misalnya dalam persoalan mengenai sembahyang sunat misalnya,
Kalau ikutnya yang sepatutnya selepas azan zuhur kita sembahyang 4 rakaat. Itu yang digalakkan sebenarnya bukan 2, 4. Selepas zuhur juga maknanya yang 2 digalakkan dan 2 lagi maknanya sebagai yang tidak digalakkan, bukan tidak digalakkan mana sunat lah, tapi yang afdal maknanya di situ kita lihat dah 6 rakaat lah untuk sembahyang zuhur saja. Begitu juga maknanya kita cuba study lagi tentang persoalan solat ini sendiri supaya kita benar-benar dapat menghayati dan kemudian diberi markah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Tapi ada orang yang pergi sembahyang tarawih, dia hanya tarawih sajalah lepas solat Isyak. Tapi bila dah sembahyang sunat Isyak tu, dia duduk diam sajalah. Sebenarnya yang ini sepatutnya perlu dipahami mana dia punya fiqhul aulawiyat, iaitu kefahaman kita yang lebih utama sebenarnya. Yang mengiringi solat fardu itu sepatutnya diutamakan. Jadi perkara-perkara yang seperti ini memerlukan suatu kajian, research kepada kita sejauh mana kita boleh polish hati kita ini untuk sampai kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu Taala. Kita baca banyak buku, kita study banyak buku, menghayati macam-macam buku. Stephen Covey kata gini-gini, orang putih kata macam-macam. Tapi sejauh mana dalam usia kita dah hampir mungkin 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, sejauh mana kita telah melihat Al-Quran itu, memerhatikan isi kandungannya. Tidak ada yang terbaik melainkan nasihat Allah dan Rasul. Tetapi sejauh mana mujahadah kita untuk memahami yang paling penting ini. Tetapi kita kadang-kadang sibuk dengan buku-buku lain, research yang macam-macam, tapi tak pernah kita fikir research terhadap apa yang diserukan ataupun nasihat Allah dan Rasul daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kita banyak makan masa kaji macam-macam, tetapi wahyu Allah Ta'ala kita hanya baca dan tidak fikir untuk memahami maknanya. Sekarang ni sebenarnya terlalu banyak ruang-ruang untuk kita memudahkan pemahaman kita terhadap wahyu Allah Subhanahu Taala dalam handphone dan sebagainya. Jadi ruang-ruang yang seperti ini sepatutnya kita gunakan untuk mengisi masa kita, mujahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia menjadi suatu yang begitu bermakna dalam kehidupan kita. Kita melihat orang-orang barat yang mengkaji tentang apa yang ada dalam kajian-kajian beliau. Bila dia dapati sesuatu perkara itu begitu menakjubkan, bila dia berbincang, jumpa dengan orang Islam, kemudiannya dia akan ada yang masuk Islam. Contohnya suatu yang berkaitan tentang bunyi yang keluar daripada tumbuhan. Setelah dikaji oleh Profesor William Brown, didapati bunyi tersebut begitu aneh dan ianya tidak boleh ditangkap oleh deria telinga biasa. Lalu kemudiannya dia berbincang, dan dalam perbincangan tersebut ada seorang Muslim India. Dia mengatakan bahawa perkara ini bukan luar biasa. Terkejutlah orang dengar. Kenapa dalam ayat Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana makhluk Allah seperti tumbuhan itu dia bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi maknanya setiap sesuatu perkara itu bertasbih dengan nama Tuhan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ini tidak faham tentang bagaimana tasbih mereka itu. Jadi di sinilah penting sebenarnya kita melakukan kajian-kajian yang boleh meletakkan kita kepada tempat yang sewajarnya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Dalam masa yang sama kita hendaklah berfikir bagaimana kita nak membuang perkara-perkara sifat dengki dan sebagainya, supaya benar-benar jernih jiwa kita. Kerana pada bulan Ramadan ini syaitan sudah ditambat, dirantai. Maka kalau berlaku keburukan pada diri kita, sifat yang mazmumah daripada diri kita, itu bukan daripada anasir syaitan, tapi kita sendirilah yang terlibat di situ. Saya cuba sebagai pengakhiran, saya cuba membaca nasihat yang diberikan oleh Abu Darda. Dia kata, wahai penduduk Damsyik, kamu semua adalah saudara seagama, jiran, tetangga dan penolong melawan musuh. Wahai penduduk Damsyik, apakah yang menghalang kamu daripada mengasihi
dan menerima nasihat saya, padahal saya tidak menuntut apa-apa daripada kamu. Nasihat saya adalah untuk kamu, sedangkan nafkah saya bukan kamu yang tanggung. Kenapa saya lihat para ulama kamu telah meninggal dunia, namun orang yang jahil masih tidak belajar? Tidak belajar maknanya. Itu tidak serius untuk mempelajari. Saya juga lihat kamu bersungguh-sungguh mengejar perkara yang Allah telah jamin untuk kamu, sebaliknya kamu meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada kamu. Kenapa saya lihat kamu mengumpul harta yang kamu tidak makan, kamu membina bangunan yang kamu tidak diami, kamu berangan-angan perkara yang kamu tidak boleh sampai kepadanya. Sesungguhnya umat sebelum kamu telah pun mengumpulkan harta dan berangan-angan, tetapi sekejap saja harta yang mereka kumpulkan itu menjadi hancur dan musnah. Angan-angan mereka cuma tipu daya semata-mata, dan kediaman mereka menjadi kubur. Wahai penduduk Damsyik, perhatikan kaum Ad. Mereka telah memenuhi bumi dengan harta dan anak pinak. Tapi pada hari ini, siapakah yang mahu membeli peninggalan Ad daripada saya dengan harga 2 dirham? Orang ramai mula menangis sehingga suara tangisan dapat didengari dari luar masjid. Kita biasa dengar doa Abu Darda dan sebagainya. Seorang sahabi yang begitu hebat dari segi ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal yang seperti ini, itulah saja yang saya kira untuk tengah hari ini. Semoga kita dapat manfaat dan kita betul-betul berfikir bagaimana untuk mujahadah keluar daripada keburukan yang ada pada diri kita. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.